Okey, Muhammad Arif, doa. Arif. Arif, tak dengar lah. Saya je yang tak dengar. Ariana dengar tak, Arif? Tak. Tak. Tukarlah Haziq Nizam. Doa pun. Orang kan tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta alaina hikmataka wa yashur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, thank you Haziq Nizam. Okay, so hari ni kita nak sambung lagi bab 3 kita, matematik pengguna, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. So, hari tu kita belajar apa? Hari tu lah, minggu lepas. Okay, saya nak semua orang tulis dekat chat box apa yang kita dah belajar minggu lepas. Tengok, ingat ke tak ingat korang ni? Tulis dekat chat box. Apa yang kita dah belajar minggu lepas. Tulis sekarang. Saya nak tengok dekat chat box apa yang dah belajar minggu lepas. Faedah kompang. Lagi faedah mudah dan faedah kompang. Faedah mudah, okey. Faedah kompang. Okey. Okey, so dah 1, 2, 4 orang dah cakap faedah mudah dan juga faedah kompang lah. Okey, cuba tulis, kalau tak boleh tulis formula dia, cuba ambil gambar formula dia apa. Apa formula dia? Tak boleh tulis lah kan, ambil gambar pun boleh. Kalau boleh tulis lagi bagus lah. Try tulis. Faedah kompang macam mana? Faedah mudah macam mana? Nak tengok ingat ke tak ingat ni. Buka kat chat box ni. Tunggu. Kita brainstorm dulu. Tengok ingat ke tak ingat. Formula tak payah hafal Lepas tu saya bagi ambil gambar. Typing ni. Okay, faedah mudah I sama dengan PRT. Okay. Yang tu boleh type kan sebab senang. So Aira hantar dekat WhatsApp gambarnya. Dia hantar gambar nota dia. Betul Aira? Aira sibuk nak cuba buat apa sorry ya. Okay, Karisa pun sama. Hantar dekat nota juga. So, okay, thank you semua. Apa tu bagus.
Action sampai dengan typing. Dah Okay, so kita recap balik apa yang kita dah belajar lepas. So, pertama sekali kita dah belajar faedah mudah. So, faedah mudah senang saja. I sama dengan PRT. So, kalau kita nak tahu berapa jumlah simpanan dia semua sekali, kita kena tambah P, principal ataupun dia punya modal, tambah dengan I. Itu akan dapat jumlah dia semua sekali lah. Nah, itu homework yang korang dah buat hari tu. Okay. So, yang kedua, kita belajar kaedah compound. So, kaedah compound ni, formula dia agak rumit tapi tak payah hafal. Tu yang penting. Tak payah hafal, cuma kena tahu. R tu apa, N tu apa, T tu apa. Beza kaedah faedah mudah dengan faedah compound. Bezanya faedah compound ni ada compound, ada N. N tu lah yang awak kena alert. Apa dia cakap? Dia kata N itu compound berlaku setahun. Setahun sekali. So, N dia satu lah. Compound itu diadakan 4 bulan sekali. So 12 bagi 4 dapat 3 kan. So dia punya compound 3 kali lah. Macam tu. So kena bahagi dengan 12 Setiap kali apa compound yang dia cakap kena bahagi dengan 12. Ataupun kalau dia dah sebut sekali je terus ikutlah sekali ke 2 kali. Kalau dia sebut bulan barulah kena bahagi dengan 12 macam yang ini. Jadi guna bulan Alright. So itu yang kita dah belajar minggu lepas, 2 benda. Okay, sebelum saya proceed kepada seterusnya, saya nak tanya, homework ada masalah tak? Saya memang, saya minta maaf, saya sibuk minggu lepas, sangat-sangat sibuk. Pergi kursus dah, pindah rumah lah. Sebab tu saya macam tak ada sikit. InsyaAllah minggu ni saya dah sempat dah. Biasa sebelum ni saya tanda je kan. Okay, so siapa ada masalah? Nombor 2, 3 sampai 4. Ataupun korang boleh pilih sekarang. Nak soalan nombor berapa yang kita nak bincang. Okay, Danish. Tolong tulis terus. Angkat tangan, tulis terus soalan nombor berapa yang tak faham. 2 ke, 3 ke, 4 ke. Saya rasa saya bagi homework 2, 3, 4 je. Saya rasa kan, kalau tukar screen protector handphone kan, dia macam kena sumpahan tu. Sumpahan screen protector tu akan macam lagi. So, saya bagi semalam homework, semalam. Hari tu homework 2 sampai 4. 2, 3, 4, 3 soalan saja. Baca chat. Okay, soalan nombor 4 Danish kata, yang lain. Okay, yang lain okay. Tak ada masalah. Danish seorang saja. Yang lain dapat jawab. Darwish? Darwish dapat ke? Ya, Ariana dapat ke? Dapat. Baik. Aira Kaisara? Dapat je tu. Dapat. Okay. So Darwish kata nombor 4 yang B. Tadi tak tekan checkbox lain. So Danish nombor 4 yang mana? 4A ke 4B? Ke 2-2 4? 2-2. Okey, tak apa. Saya terangkan kat sini Kita akan pindahkan. Besar sikit nak jawab. Okay, nombor 4 Nombor 2 tak ada masalah saya rasa. Nombor 3 pun tak ada masalah. Sebab dia mudah sikit. So yang keempat ni, sebelum kita jawab, saya nak tanya dulu. Dia tanya pasal faedah mana satu? Faedah mudah ke faedah compound? Danish, saya nak tanya awak. Faedah compound ke faedah mudah? Compound. Macam mana awak tahu faedah compound? Dia ada sebut tu. Dia ada sebut perkataan
compound. Kalau faedah mudah, dia akan sebut mudah ataupun dia tak sebut compound lah. Okey. So pertama sekali, dia cakap Hana menyimpan wang sebanyak 12,000 di sebuah bank yang menawarkan kadar faedah tahunan 5%. Hitung nilai matang pada akhir tahun ke-10 jika faedah dikompang. Okey. A, dia kata dikompang setiap bulan. So N dia akan jadi berapa? Darwish. N dia sama dengan berapa? Darwish rasa N sama dengan berapa? A ni. N dia 5. Bukan. Yang 5% tu R. R tu 5% rate. Rate yang 5%. Dia punya principal 12,000. Principal tu modal lah. So kita nak tahu P, R, T dengan N. So T dia berapa? T dia berapa? Kena buat keluar maklumat dulu baru boleh buat. T berapa T? T berapa? N berapa? Sebab formula dia MV faedah compound sama dengan P 1 tambah R per N kuasa N. Okey. Danish, T dia berapa Danish? Cakap je terus. T berapa? Awak rasa T berapa? Berapa T dia? Tak Danish ni. Berapa Danish T dia? Tengok. 10. Ya, 10. N dia Danish? Untuk A? 12. Ya, N dia 12. Sebab dia kata di-compound setiap bulan. So maksudnya 12 lah. Sebab kita kira compound ni kita kira dalam masa setahun tau. Setahun berapa kali? Bukannya dia kira 10 tahun tu berapa kali? Bukan. Dia kira setahun tu berapa kali. So terus masukkan dia dalam formula. So MV sama dengan P dia 12,000. 1 tambah R 5/100. Ingat saya suruh buat 5/100 per N dia 12. N 12 darab 10. Yang ni kena pandai tekan kalkulator sikit. Bukan sikit lah. Banyak. Kena pandai tekan kalkulator. Banyak Okey. So saya kira kat sini dapat kita tadi dapat last kali RM 19764.11. So inilah jawapan dia untuk A. Okey. Cik box tadi. Siapa yang tanya B tadi Darwish ke Danish? Okey, Darwish. Soalan 4B. Berapa N dia sekarang? N untuk A. N untuk B berapa? Darwish. Kalau dia kata faedah di-compound setiap tahun. Kan? Ingat saya cakap compound tu hanya kira untuk setahun, bukan kira untuk beberapa tahun tu. 5 bukan. Apa maksud di-compound setiap tahun? Maksudnya cukup setahun bulan 12, compound sekali. Okey, tahun kedua cukup setahun bulan 12, compound sekali. So sebenarnya setahun compound berapa kali saja Darwish? So sebenarnya dia compound berapa kali dalam masa 1 tahun. Dan kira dalam masa 10 tahun. Ya, dia compound sekali sahaja. So sekarang dia akan jadi MV sama dengan 12,000. 1 tambah 5/100 per 1
1/10. So ini bila saya tekan dalam kalkulator, dia akan dapat RM 19546.7. So inilah jawapan akhir. So kalau compound sikit, lagi tinggilah duit tu. Tapi sebenarnya kalau compound banyak lagi tinggi. Tapi tak bolehlah setiap bulan. Kalau setiap bulan rugi, sebab nombor yang nak bahagi ni jadi besar. Kalau kita buat dalam 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, dia sebenarnya lagi untung daripada compound setahun sekali. Itulah beza faedah mudah dengan faedah compound. Okay, ada soalan tak? Sebelum saya proceed. Tak ada. Tak ada. Okay. So hari ni kita nak sambung pelaburan. Okay. So pelaburan ni maksudnya kita bagi duit dekat satu-satu tempat tu, tak kisahlah company ke, saham pelaburan ke apa. Tapi ini kita cerita pasal pelaburan saja, ataupun share company lah. Okay. So pelaburan ni dia akan ada nilai pulangan pelaburan ataupun nama dia ROI. ROI tu biasanya dia akan tanya dalam soalan, nyatakan ROI. Ataupun nyatakan nilai pulangan pelaburan, maksud dia buat dalam bracket ROI. So ROI itu bahasa Inggeris sebenarnya return of investment. So apa yang kita dapat bila kita invest? Dia senang cerita macam kita ni lah, berniaga kan. Okay, beli satu pen ni RM1, awak jual RM1.50. So jumlah pulangan berapa? 50 sen kan? Per dengan nilai pelaburan awal RM1.50 darab 100%. So mesti akan dapat 1% yang positif lah. Walaupun kecil tak ada masalah. Asalkan dia positif. Bila awak dapat persen yang negatif, maksudnya nilai pulangan pelaburan awak tu tak bagus lah, awak rugi. Maksudnya awak rugi. So bila dapat persen tu positif, walaupun sikit, dia masih lagi kira untung. Sebab ada keuntungan jumlah pulangan. Okay. So bila awak nampak syarikat-syarikat pelaburan, ni saya cerita sikit lah. Sebab kita sekarang banyak skim Ponzi. So skim Ponzi tu macam MLM lah, macam penipu lah senang cerita lah. Saya tak berani nak cakap MLM penipu kan. Tapi macam penipu lah kan. Maksudnya kata kat awak, okay masuk ni, nanti dia akan bagi ROI sebanyak 80%. Semua tu kan. Sebenarnya itu sangat not make sense lah, tak logik langsung lah. Okay. So biasanya pelaburan, return of investment dia takkan terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, there's something that tricky lah in that investment tu. Ada something yang tak kena lah dalam investment tu. So later bila you dah besar kan, so bila tengok nilai pulangan pelaburan tu macam wow sangat, tolonglah berhati-hati. Takut apa? Rugi. Bukannya kita nampak untung besar ni kan, persen dia banyak ni, ROI dia besar ni. Tapi sebenarnya tak dapat pun nanti. Lagi habis duit ada okay. Tu macam sambil-sambil lah kan. Okay, so cara nak kira ROI ialah jumlah pulangan berapa yang kita dapat per dengan nilai pelaburan awal darab 100%. So apa jenis pulangan tu? So pulangan boleh jadi share syarikat lah, keuntungan dan peningkatan harga saham. Saham ni dia ada turun naik. Biasanya orang akan beli saham kalau ada duit lah kan. Beli saham bukan boleh beli satu unit ke sikit-sikit unit lah. Dia main banyak-banyak unit. Dan kalau kata satu unit RM1.20, so dia akan beli dalam 1000 unit lah. So bila beli, hari ni beli RM1.40. Kalau esok jual jadi RM1. So rugilah. Mungkin dia akan tunggu lagi 10 tahun selama saya 3 tahun ke, pokok daripada RM1.40 tu jadi RM2. So at least ada peningkatan tu. Itu RM2 untuk satu saham. Sekarang dia beli 1000 saham. So 2 darab 1000 dah jadi 2000 lah. Untung dia dapat daripada beli saham yang 1400 tu. Okay. So itulah maksud ROI. Okay. So boleh tulis dulu sekejap. 2 minit. Dah 9.23 saya akan tunjuk contoh soalan tu. Contoh tu saya ambil dalam fokus dia.
tambah sikit. ROI positif untung. So, jangan percaya ya, skim-skim Ponzi ria-ria sangat ROI dia tu. Tak ada orang nak bagi korang duit dengan cara yang mudah korang rasa. Dah 9.20. Alright, so kita akan tengok contoh nombor 5 ni. Okay, so Siva melabur dalam amanah saham A sebanyak 10,000 unit. Nampak? Dia takkan beli sikit-sikit lah. Walaupun satu unit harga RM1, company tu akan tetapkan minimum kena beli berapa. Walaupun satu RM1, bukannya bermaksud boleh beli satu. So adalah dekat terms and condition dia. Okay. Siva melabur dalam amanah saham A sebanyak 10,000 unit yang bernilai RM1 seunit. Selepas tahun dia menjual semua unit amanah saham itu dengan harga RM1 seposen seunit. Dalam tempoh dia memegang unit amanah saham itu. Amanah saham A telah memberi dividen sebanyak 4%. Hitung nilai pulangan pelaburan. So, nilai pulangan pelaburan ialah ROI. So, dia cakap ROI dia nak tahu berapa. So, pertama sekali kena tahu berapa banyak yang dia dah dapat jumlah pulangan. So, ingat tadi kat atas tu kan. Jumlah pulangan ni bukannya sahaja untung saja. Dividen, share, peningkatan harga saham, itu semua dikira lah untuk jumlah pulangan. Okay. So kat sini kita akan highlightkan sedikit beberapa benda lah. Okay. So pertama sekali kena tahu dia beli berapa banyak. So sekarang dia beli 10,000 unit dengan harga satu tu RM1. So maksudnya awal-awal dia keluar duit ataupun kita panggil nilai pelaburan awal. Saya tulis NA nilai, saya tulis NPA saja. Maksudnya nilai pelaburan awal Istilah penuh nanti tak faham pula. Nilai pelaburan awal ialah 1 RM1 darab 10,000. So dapatlah RM 10,000. So sebenarnya dia keluarkan duit dulu ialah 10,000. Lepas tu dia kata selepas setahun dia menjual semua unit amanah saham itu dengan harga RM1 seposen satu unit. So semua sekali ada 10,000 kan. So kita nak tahu berapa ringgit sebenarnya dia jual untuk setiap amanah saham tu. Lepas kita akan kira lah tolak dengan modal, kita pula untung dia berapa. Faham tak? So dia beli 10,000 kan. So sekarang dia jual, saya guna highlight je. Dia jual 10,000 darab RM1 seposen. Okay, so masuk kalkulator, RM1 seposen darab 10,000. So dapat 11 jumlah yang dijual. Ni jual ni dah termasuk modal lah. Kita tak nak termasuk modal, kita nak harga jualan sahaja. Okay. So kalau nak tahu berapa yang dia jual, kita buatlah jual
tolak modal. So dapat 11,000 tolak 10. So sebenarnya kat sini untung 1,000. Untuk jualan sahaja, jualan kembalilah saham tu, dia untung 1,000. So saya bulatlah warna hijau Ini maksudnya dia punya nilai pulangan dia. Okay. So ini nilai pelaburan awal. Sebab petak nilai pelaburan awal. Nilai pulangan dia yang pertama ialah dengan berapa ringgit dijual tu. Berapa untung dia dapat dengan jual harga RM1.10 tu. Okey. So nilai pulangan yang kedua dekat sini, dia ada cakap dalam tempoh dia memegang unit amanah saham itu, amanah saham telah memberikan dividen sebanyak 4%. So dividen dikira berdasarkan dengan nilai pelaburan awal. So nak kira dividen dia, dividen sama dengan 4% darab 10. So 4% darab 10. So dia akan dapat 400 dividen. Dividen ni dia dapat biasanya setiap hujung tahun ataupun ikutlah company tu biasanya bagi hujung tahun lah. Standardnya macam tu lah. Okay. So kat sini kita dah tahu. Pertama sekali, dia punya nilai pelaburan awal iaitu 10,000. Dia keluarkan duit 10,000 tu untuk beli saham. Itu maksudnya nilai pelaburan awal. So bila dia dah beli, okey dah sampai setahun, dah naik sikit lah ni RM1.10. Jual je lah kan. Kalau simpan-simpan kan makin turun ke apa kan. Kita tak tahu kan saham ni macam emas jugalah. Unpredictable sikit. Okey. So dia pun kata, tak apalah jual lah, untung sikit pun tak apalah. So dia pun jual harga 11,000. Tapi bila nak dapat untung tu, mestilah harga jual tolak dengan modal. So 11,000 tolak 10,000. So adalah balance 1,000. Kiranya 1,000 ni dia punya untung lah, profit dia. So selain daripada dia untung bila jual 1,000 ni, dia ada juga dividen yang dia dapat sebab kat sini dia bagi tahu. Ada dividen 4%. So dividen nak kira dia mestilah berapa peratus per dengan jumlah modal. Darab dengan modal. So dapatlah 400. So back balik kepada formula. So ROI sama dengan jumlah pulangan. So kat sini dia ada dua jumlah pulangan. So yang pertama jumlah pulangan dia adalah dia punya untung. Untung jual. Tambah dengan dividen. Per dengan modal. Itulah erti kata yang lebih mudahnya nak kira kan. Ini untuk soalan ni sajalah boleh pakai. Ada soalan yang tak ada dividen. So bolehlah guna formula yang ini. So jumlah pulangan tu maksudnya duit yang dapat lah. Tak termasuk modal Bawah tu baru modal. Okey. So untung jual dia ialah 1,000. Tambah dividen 400. So modal dia 10,000. So darab 100%. Okey. So kat sini 1,400 per 10,000 darab 100% akan dapat 100 bagi 10 darab 100. So dapat 14%. So walaupun 14% ni dikatakan kecil, kecil kan? Kecil je. Tapi tetap positif nombor dia. Maksudnya dia masih untung lah. Bukannya rugi. Kalau rugi dia akan jadi negatif dia punya ROI tu. Faham tak? Ada soalan tak? Kalau faham buat macam ni. Buat thumbs up. Tak pun hadamkan dulu sikit. Siapa tak faham? Siapa tak faham boleh tanya. Ya, boleh salin dulu. Contoh dalam buku lah. Sama je. Tapi kalau nak praktis, boleh. Tengok soalan dalam buku. Muka surat 24. Okay, seminit Hadamkan.
So dia basically kena tahu jumlah pulangan tu apa, jumlah pelaburan tu apa. Pelaburan tu modal, pulangan tu untung, tak termasuk modal. Tak modal kita tak kira. Kalau kira modal dah jadi 114 lah. So itulah skim-skim menipu gitulah. Pulangan modal yang tak logik lah, senang cerita. Tak 40% lah, 50% pun dah banyak dah tahu sebenarnya. Separuh daripada modal tu, banyak tu. Bagi 10,000 dapat 15,000. Untung sahaja. Bukan nak cakap 15,000 tu termasuk dengan modal, tak. Untung sahaja. Tu yang saya cakap tak logik tu. Cok lagi tu tak payah kerja tau. Goyang kaki je. Okay dah ha. So ini contoh yang pertama lah cerita dia. Yang saya tunjuk ni contoh yang pertama. Okay. So sekarang kita tengok contoh yang ke-6 ni. Contoh yang kedua kita. Okay. Biasa kan setiap kali jumpa soalan yang panjang-panjang, sebab matematik pengguna ni memang confirm soalan dia semua panjang-panjang. Tak ada soalan pendek-pendek. Dia suruh awak macam tafsirkan apa benda ni. Sebab tu dah dia markah dia macam okey lah juga, not bad lah. Okay. So pada tahun 2010, Encik Fong telah membeli sebuah rumah teres dengan harga RM350,000. Dia telah menjelaskan 10% wang pendahuluan sebanyak RM35,000 semasa pembelian. Selepas 10 tahun dia menjual rumah itu dengan harga pasaran RM540,000. Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan kepada bank berjumlah RM400,000. Dalam tempoh tersebut dia telah memperoleh sewa sebanyak RM80,000. Diberi perbelanjaan lain yang terlibat ialah RM10,000. Perbelanjaan lain ni macam cukai pintu ke, bilik indah water ke, apa benda-benda gitu. So RM10,000 lah, lebih kurang macam tu Okay, ni lama ni. Okay. Lepas tu hitung nilai pulangan pelaburan hartanah Encik Fong. So dekat sini lah awak kena tahu mana satu keluar duit, mana satu masuk duit. So pertama sekali kena tahu dia beli rumah tu sebenarnya harga dia berapa. Okey, Encik Fong telah membeli sebuah rumah harga 350. Ini belum betul-betul lagi Okey. So dia telah jelaskan 10% iaitu RM35,000. So setiap kali kalau nampak itu duit keluar, satu je saya boleh bagi tahu tips dia lah. Tulis tolak dekat atas dia. Ini pun sama, tulis tolak juga atas dia. Sebab maksudnya duit tu keluar. Dia kena bayar dulu kan. Okay. Selepas 10 tahun dia menjual rumah itu dengan harga RM540,000. So ini duit tambah. Kenapa lari pula aku ni? Dah lari dah. Dah. Okay, so ini RM540,000 ni dia tambah lah. Dia dapat duit. Okay. Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan kepada bank berjumlah RM400,000. So ini tolak. Dalam tempoh tersebut dia telah memperoleh sewa sebanyak RM80,000. So ini duit tambah sebab dia dapat duit. Diberi perbelanjaan lain yang terlibat ialah RM10,000. Kenapa kita kena tahu berapa dia bayar, berapa dia ambil semua kan? Okey. Sebab awak nak kira ROI tu, Return of Investment, jumlah pulangan pelaburan tu, atas kali ni adalah keuntungan dia. Bawah ni dia punya modal. Berapa dia bawa keluar duit. So bila bawa keluar duit, itu kira modal lah. Modal tu harga berapa. So bila dia dapat masuk duit, so itu kira untung lah. Okay. So pertama sekali, kena tahu keuntungan. So keuntungan keluar duit yang pertama ialah nilai pelaburan awal dia ialah RM350,000. Itu nilai pelaburan awal dia. So nilai pelaburan awal RM350,000. So sekarang kita nak cari keuntungan. So bila nak buat keuntungan, mesti ada yang dapat dengan yang keluar. So yang dia dapat sebenarnya, dapat saya tulis kat sini positif lah. Yang dapat maksudnya duit masuk
So yang pertama, kita tahu dia jual rumah tu harga 540. Dan yang kedua, sewa dia 80. So inilah dua jumlah keuntungan yang dia dapat dah sebenarnya. So itu jumlah keuntungan dia. Okay. So sekarang kita nak tengok jumlah yang keluar duit. Okay. So yang keluar duit dia sebenarnya pertama sekali bayar rumah lah. Bukan bayar rumah. Ni dia punya down payment. Down payment kena bayar cash tau. Bukan cash lah maksudnya. Kena ready. Duit tu kena ada. So 35. Lepas tu dia cakap lagi dia lunaskan hutang pada bank 400,000. Lepas tu dia cakap lagi kat sini dia punya perbelanjaan lain rumah tu 10. So ini dia punya perbelanjaan lah. Okay, so kita kira yang positif dulu. So 540,000 tambah 80,000 dapat 548,000. So ini duit yang masuk. Okay. So kita tengok pula duit yang keluar. So duit yang keluar 35,000 tambah 400,000 tambah 10. So kat sini yang dia keluar duit sebenarnya 445,000. Ini yang keluar duit daripada rumah tu. Contoh apa-apa bocor ke apa ke, itulah duit dia sebenarnya. Okey. So cara nak kira untung dia kena buat 548,000 tolak 445,000. So 548,000 tolak 445,000. So akan dapat lebihan tu 103,000. So itu balance dia lah. Ada 103,000. Itu saya kira ni. Betul dah. Kenapa dia dapat 175? Saya ada salah kira ke? Negatif 35,000 cash. 400,000. 10,000. Betul dah ni. Salah tambah ke? 5,000 tambah 400,000 tambah 10. 445,000. 54,000 tambah 8. Oh, kat sini dah saya salah kira. Ni 620. Ada saya makcik ni. Ni 540 tambah 80,000 dapat 6200. So sebenarnya kat sini 620000 tolak 445,000. So akan dapat 175,000. Ini untung lepas dia dah settle semua hutang dengan rumah tu dan dapat orang cakap duit bersih lah. Duit bersih lah lepas dah bayar hutang, dah settlekan down payment semua tu kan. Maksudnya dia dah ganti balik dah duit dia down payment. Contoh lah kalau dia punya duit di simpanan dia ke, dia hutang orang ke kan. Kita tak tahulah. Okay. So ini dia punya keuntungan bersih. So cara nak kira ROI tu mesti keuntungan. Bodoh kita tulis apa ni? Keuntungan per modal. Keuntung 175,000. So modal rumah tu harga 350,000. Darab 100%. 175,000 per 50,000. Darab 100. So akan dapat untung 50%.
Okey. Untuk rumah 50% tu ke 80% tak ada masalah. Sebab rumah memang betul makin lama makin mahal. Tapi kalau pelaburan macam tadi sampai 50-80% tu nonsense, tak logik. Okey. 2 kali, 3 kali dah saya pesan. Saya takut kalau orang terkena. Rugi besar lah. Labur banyak kan. Ingat makin kaya. Rupanya makin susah. Okay, ada soalan tak? Contoh 6 ni. A baru. Ada soalan tak saya kira ROI tu? Apa yang tak faham? Okey, 2 minit. Seminit lagi. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, done. Ngantuk saya. Okey. Okey, itu nak kira ROI. Kena tahu untung dia berapa. Dah tolak semua kos-kos semua kan. Dan juga kena tahu modal awal dia tu berapalah. Kalau nak kira ROI, Return of Investment, pulangan pelaburan. Okey. Untuk kereta, kita cerita kereta. Untuk kereta, kebiasaannya ROI memang akan negatif. Sebab kereta kalau beli hari ni harga 85,000, esok awak jual memang tak akan dapat lagi mahal daripada 85,000. Melainkan kereta awak tu antik-antik ke, gitu mungkin boleh lah kan. Tapi nak cerita contoh kancil, kalau dulu orang beli kan, mahal lah kan. Sekarang ni 1,000 pun boleh dapat dah kancil tu. Itulah contoh dia, saya nak beritahu. Tapi kancil rosak lah. Okey. So itu contoh nak kira ROI. Okay, kalau kita pergi dekat buku fokus. Buka kan. So kalau kita nak tengok soalan ROI, soalan nombor 5, soalan nombor 6, soalan A, nombor 6. Soalan nombor 7 pun boleh. Okay, 7. Sampai 7 saja.
soalan ROI. Tu dah tahulah kan, mestilah homework kan. Tak payah tanya lagi lah. Okey. So seterusnya, saya target boleh ajar 2 benda lah malam ni. Okey. So ini adalah cara untuk membandingkan dan membezakan potensi risiko, pulangan dan kecairan. Okey, so saya terangkan dulu perkataan satu-satu tu supaya faham apa itu risiko, apa itu pulangan dan apa itu kecairan. Okey. Kalau risiko tinggi, maksudnya senang untung, senang rugi. Dua-dua senang. Boleh jadi tiba-tiba untung, boleh jadi tiba-tiba rugi. Kalau risiko tinggi tu, contohlah awak pun belilah rumah yang baru nak buat sebenarnya. Tapak ni baru pecah ni, tak buat lagi rumah. Memang dia akan jadi murah tau. Harga rumah tu lebih murah lah daripada rumah yang dah siapkan. Tapi risiko tu tinggi lah. Macam mana kalau projek tu tak dapat berjaya sampai habis. Maksudnya awak tu tak kena bayar dulu dekat bank. Tapi rumah tu tak ada. Macam tu lah kurang cerita dia kalau risiko tinggi ni. Okay, so itu risiko tinggi. Boleh jadi tiba-tiba untung ataupun tiba-tiba rugi lah. So risiko ni biasanya untuk kerugian lah kan. Kalau dalam pelaburan. Okay. So pulangan. Kalau pulangan, kalau risiko tinggi ya. Risiko tinggi, sekejap saya tulis sikit sini. Kalau risiko tinggi, maksudnya bahaya lah. Kalau rendah, okey. Kalau rendah tu maksudnya susah lah nak bankrupt ke, susah lah nak rugi. Tapi mungkin dia punya keuntungan tu sikit je. Okey. Untuk pulangan pula, saya guna warna lain lah. Saya buat atas ni. Okey. Untuk pulangan pula, kalau pulangan tu tinggi, maksudnya duit banyak lah. Untung tu dapat banyak. Tu duit banyak pula dah. Untung banyak. Tak tidur pula. Untung banyak. So kalau itu pulangan dia tinggi. Kalau pulangan rendah, so untung kalau pulangan rendah. Itu untuk pulangan Okey. Seterusnya kecairan. Apa maksud kecairan ni? Kalau kecairan tinggi, maksud dia senang jual. Kalau kecairan rendah, susah jual. Dia bukan susah lah, dia macam ambil masa lah. Boleh jual tapi ambil masa. So, itulah maksud perkataan-perkataan tu yang awak kena tahu. Kalau risiko rendah ni apa? Kalau risiko tinggi ni apa? Kalau pulangan tinggi ni untuk apa? Pulangan rendah untuk apa? Kecairan tinggi apa? Kecairan rendah tu apa dia? So itulah maksud dia. Kalau tak faham boleh cakap lagi, boleh kita tahu Okey. So kita akan mula dengan yang bawah ni. Ini ada dalam buku. Tapi saya lagi sarankan awak salin supaya lagi ingat. Saya tak salin lah sebab nanti saya buat petak tu buruk kalau dalam ni. Okey. Kalau tak nak salin pun tak apa. It's okay. Never mind Bawa. Okey. So pertama sekali kita akan tengok simpanan versus pelaburan. So simpanan ni maksudnya kita simpan saja. Tak ada buat apa-apa. Okey. So kalau akaun simpanan dia adalah bebas risiko. Maksudnya tak boleh rugilah. Kalau awak simpan duit banyak tu dalam bank awak kan, contoh bank Islam ke apa benda, tiba-tiba awak dapat gaji 1,500. Boleh ke tiba-tiba dia jadi 1,000 tanpa awak tahu apa-apa? Tak boleh lah. Mesti akan ada je 1,500 tu. Melainkan kalau awak ada hutang kereta, hutang rumah, dia akan auto debit ataupun tolak terus. Tu lain cerita lah. Nak senang cerita, bila buka akaun ni, duit tu tak hilang lah. Mustahil untuk hilang. Boleh berlaku tapi agak mustahil. Okey, so pulangan dia rendah maksudnya dividen dia. Bank setiap tahun ada dividen tapi tak banyak lah. Berapa sen je kalau simpan berapa ribu macam 1,000 lebih ke berapa ratus tu. Berapa sen, berapa ringgit je. Tak banyak lah. Dividen dia rendah. Okey. Tapi kecairan dia tinggi. Bila awak ada duit, boleh beli apa sahaja. Maksudnya duit tu cepat laku lah. Macam tu. So sebab tu lah kecairan dia tinggi. Bukannya awak ada duit 100 kan. 3 hari awak fikir. Mana nak bawa 100 ni pergi Boleh bagi kat siapa je macam tu. Tak ada
Duit 100 tu boleh guna bila masa. Pergi bazar sekali hadap pun boleh habis 100 tu. Itulah contoh akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap. Risiko dia tak ada risiko lah, bebas risiko. Pulangan dia rendah sikit je persen dia dan kecairan dia pun tinggi. Kecairan tinggi tu maksudnya mudahlah nak guna benda tu. Kalau sekarang cerita pasal duit, simpan duit, boleh terus guna duit tu. Tak payah fikir apa-apa. Okey. So seterusnya pelaburan hartanah. So risiko rendah juga. Maksudnya kalau beli rumah, awak buat sebagai pelaburan, risiko dia rendah juga. Maksudnya tak boleh tiba-tiba rumah tu dia dah siap. Ni rumah dah siap cerita rumah dah siap. Okay, rumah tu dah siap, tiba-tiba awak rugi. Tak adalah. Biasanya orang jual rumah memang akan untung. Tapi bukannya beli rumah hari ni, esok tu jual. Tak, dia ambil masa yang lama lah. Okay. So dia punya risiko rendah, dia punya pulangan tinggi. Tu saya cakap tu. Orang yang jual rumah memang akan untung punya. Ada rumah banyak jual memang untung. Tapi kecairan dia rendah. Sebab apa? Nak jual rumah makan masa. Bukannya beli hari ni, esok iklan ada orang beli. Tak adalah. Kalau ada tu rezeki lah. Tapi biasanya duit iklan sampai setahun ni tak ada orang beli. Orang tak ada duit tak beli. So sebab itulah dia punya betul? Dia punya kecairan tu rendah lah. Bukan senang nak jual rumah mahal. Okay. Seterusnya amanah saham. So risiko pun rendah. Tapi pulangan ni sederhana, bergantung kepada berapa yang dia dapat kira-kira kan. Ada tinggi, ada rendah, tapi biasanya 5 lebih, 6, 7 macam tu lah. Tak banyak pun. Tak banyak sangat lah. Tapi banyak lah daripada tu akaun simpanan tu. Tapi kecairan tu tinggi. Boleh je terus jual. Okay, dah dapat untung dividen 6%. Tak nak bayar saham, amanah saham ni. Tak jual. Boleh jual on the spot, tak ada masalah. Boleh pergi bank, cakap nak jual. Tak nak sambung. Tak nak apa benda tak nama dia. Refiner, apa tak. Saya pun tak ingat. So tak payah nak sambung. Okay. So seterusnya saham. So saham dia punya risiko tinggi. Sebab boleh jadi tiba-tiba je boleh rugi saham tu. Beli kat company ni, tak tahu esok ke tahun depan, bankrupt dah company tu. So risiko dia tinggi lah. So pulangan dia pun tinggi juga. Risiko tinggi, confirm pulangan tinggi. Standard lah tu. Bila pulangan tinggi, biasa memang risiko tinggi. Kalau lepas tu bila risiko tinggi, pulangan tinggi, risiko tinggi, dia punya kecairan akan jadi sederhana lah. Boleh jual je bila masa. Tapi tak cepat sangat, tak lambat sangat. Tapi beza dengan rumah. Risiko rendah, tapi pulangan tinggi. Tapi kecairan dia rendah, susah nak jual. Saham senang nak jual. Tapi risiko tinggi. Kok company tu bankrupt, tak ada nak jual. Lama sajalah cerita dia. Okey, ada soalan tak sampai sini? Saya makan kurma sebenarnya. Soalan tak? Ada. Okey banyak cerita je topik ni. Sebab nak bagi awak faham macam mana nak kira. Kalau tak faham susah. Tak ada Okey. So kita tengok contoh nombor 10, nombor 7. Okey sebelum tu, contoh kat sini ada tertinggal satu lagi soalan. So dia kata, kalau Cik Fong tu jual rumah tu lepas 15 tahun. Dan dia tahu lepas 15 tahun tu, kawasan tu penduduk makin ramai. Maksudnya membangun lah. So apakah faktor yang akan mempengaruhi pulangannya dan kesannya? So bila kawasan tu padat, macam tempat-tempat hot lah kan. Contoh-contoh, ada orang duduk KL, beli rumah flat pun dah harga RM350,000. Contoh ada orang duduk kampung, RM350,000 tu boleh buat banglo. So dia bergantung kepada kawasan lah. Kampung tak ada apa-apa kan. Kalau datang KL ni macam-macam, ada kerja senang semua. So jadi mahal lah. So sama lah juga dengan Encik Fong ni. Kalau nanti, bila dia jual lepas 15 tahun, kawasan tu makin padat, baru dia nak jual. So maksudnya dia makin untung lah. Tapi dia take time lah untuk jual. Bukannya orang terus pergi. Sebab dia rumah. Rumah kecairan dia rendah Okay, so itu pasal kecairan, pulangan dan juga risiko. Okay, so kita tengok contoh 3. Okay, Siti mempunyai sejumlah RM50,000 sekarang. Dia merancang untuk membuka kedai selepas 5 tahun kedai makan saja.
sebuah kedai selepas 5 tahun. Dia mempertimbangkan penggunaan wang itu untuk membuat simpanan tetap atau melabur dalam amanah saham dengan tujuan menambahkan jumlah wangnya. Buat pilihan terbaik untuk Siti. Okey. So, saya nak semua orang tulis dekat chat box rasa-rasa antara simpanan ataupun pelaburan yang mana yang terbaik untuk Siti. Dia tanya yang mana satu. Sama ada membuat simpanan tetap. Simpanan tetap ni macam melabur kat bank lah. Tapi dia, awak tengoklah sendiri kat atas tu kan. Dan juga melabur dalam amanah saham. Okey. So, sila tulis jawapan awak dekat chat box dan kenapa? Kenapa awak pilih yang? Sebab risiko dia ke? Sebab kecairan dia ke? Sebab pulangan dia ke? Semua orang kena fikir. Okay, saya bagi masa 2 minit lah. 2 minit untuk fikir. Apa jawapan awak? Kata tidak. Fikir. Nak suruh Siti ni buat apa? Melabur dalam amanah saham ke? Nak suruh simpanan tetap ke? Dua minit ya. Tulis dekat chat box. Korang ni faham ke tak arahan saya? Tengah fikir lagi ayat. Nak pilih apa dan kenapa? Korang faham tak saya tanya apa? So, tak aku korang ni diam je. Aku dalam amal saham sebab bebas risiko dan saja nak tengok idea korang. Jawab apa? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang je bagi jawapan. Mana yang lain? Ada 12 orang ni. Saya nak tengok 12 jawapan. Apa yang you all fikirkan? Dalam amalan saham sebab bebas risiko, amalan saham sebab dapat pelangan yang tinggi. Simpanan tetap
Amanan saham bukannya bebas risiko, dia risiko rendah saja. Memilih simpanan tetap sebab bebas risiko, amanan saham sebab risiko rendah dan pulangan tinggi. Amanan saham sebab pulangan lebih tinggi daripada membuat simpanan tetap. Lagi. Mesti justify lah jawapannya kenapa. Amanah saham sebab kecairan tinggi. Okey, lagi-lagi. Okey, seminit lagi 30 saat lah, 30 saat. Yang lain tu memang kita ada idea kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 2 orang lagi. 3 orang. So, 3 orang lagi. Okey, cukup lah. Okey, so saya akan komen jawapan korang. Bukannya salah, tak salah pun. Cuma nak betulkan sikit-sikit. Okey, Ariana, berlabur dalam amanah saham sebab bebas risiko dan pulangan lebih rendah. Okey, amanah saham tak bebas risiko. Dia cuma risiko rendah saja. Masih ada risiko tapi rendah. Bebas risiko hanya untuk simpanan saja. Okey, amanah saham sebab dapat pulangan tinggi. Okey, bolehlah terima kan, lebih tinggi daripada simpanan tetap. Memilih simpanan tetap sebab bebas risiko. Okey, logik juga. Dia punya alasan tu untuk bebas risiko. Tak ada masalah. Diterima je. Amanah saham sebab risiko rendah dan pulangan tinggi. Okey. Melabur amanah saham sebab pulangan lebih tinggi daripada membuat simpanan tetap. Okey. Melabur dalam amanah saham kerana risiko rendah dan pulangan tinggi. Okey. Amanah saham sebab risiko lebih rendah dan pulangan tinggi. Okey. Amanah saham sebab risiko rendah dan pulangan yang tinggi. Okey. Amanah saham kerana akan mendapat pulangan yang sederhana berbanding simpanan tetap. Cakap lagi tinggi dah daripada simpanan tetap. Okey. Next, amanah saham sebab kecairan dia tinggi. Okey. Kalau jawab kecairan tinggi, kita tak dapat bagi markah lah dekat sini. Satu, yang pertamanya, sebab member si Siti ni, dia bukannya nak jual terus. Dia nak buat 5 tahun. 5 tahun tu lama. Kalau simpanan tetap, minimum setahun lah. Amanah saham tak ada masalah. Beberapa tahun pun tak apa. No issue. Senang je nak jual tu. Nak buat apa-apa senang. Nak keluarkan duit ke apa senang. So untuk kecairan tu kita tak usik lah senang cerita. Kecairan sebab kecairan dua-dua tinggi. So tak ada masalah. Okay. Okay. So kalau saya pilih amanah saham sebab dia punya pulangan tu lebih tinggi. Cuma dia agak berisiko lah. Tapi berisiko dia tu dalam kategori rendah. Kalau saya pilih simpanan tetap, saya akan cakap macam ni. Simpanan tetap kerana Siti tidak memerlukan duit itu dalam keadaan yang segera. Ataupun jumlah yang terlalu banyak lah. So boleh je ambil simpanan tetap. Contoh lah tu contoh jawapan. Pastinya kalau soalan macam ni, diterima je jawapan awak selagi logik. Okay. So itu je lah. Okay. So last. Yang kelima, mengira purata kos se-share. Se-share tu satu share lah. Satu share. Mengira purata kos satu share bagi pelaburan saham. So formula dia ialah kos purata sama dengan jumlah pelaburan berapa duit yang dia keluar per dengan bilangan unit saham yang dia ada. So macam mana nak tahu berapa banyak unit saham yang dia miliki. So tolong guna formula yang bawah. Bilangan unit sama dengan jumlah pelaburan bahagi dengan harga satu unit. So awak tahulah bilangan dia berapa. So bila dapat bilangan, masuk pada dalam ni bilangan tu jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan. So dapatlah kos purata untuk satu tu berapa. Okay. So itu je lah. Okay, so seterusnya soalan nombor 8.
Encik Maslan membeli unit amanah saham K setiap bulan dengan harga 300. Sebulan 300 dia beli saham. Selepas tahun didapati bahawa jumlah bilangan unit amanah saham yang dimilikinya ialah 4,800 unit. Hitung kos purata seunit amanah saham yang dimiliki oleh Encik Maslan. Kenapa kat sini kita cakap kos purata walaupun dia beli tetap harga sama 300? Sebab saham ada turun naik. Mungkin hari ni dia beli 300, satu saham RM1. So 300 bahagi 1 dapatlah 300 kan. Mungkin bulan depan dia beli, bulan 1 dia beli RM1. Satu RM1, so 300 dapat 300 saham lah. 300 unit lah. So bulan depan pun dia beli, dah jadi RM1.50. So kita akan tulis 300 bahagi RM1.50. So mungkin waktu ni dia beli 200 saja amanah saham. Macam tu. Sebab tu dah disuruh bahagi dengan semua sekali. Sebab tu dah dia jadi kos purata. Bukannya kos untuk satu unit. Satu unit share. Sebab unit tu boleh turun naik. Okay. Faham tak? Saya cakap apa? Kita tak boleh terima dah. Okey tak? Kita faham? Faham? Faham sebab saham tu dia turun naik. Okey. So untuk kira kos purata satu unit, pertama sekali awak kena kira berapa yang dia dah laburkan. So berapa yang dia dah laburkan? 300 darab 12. Kenapa darab 12? Dia kata selepas setahun. Dah cukup setahun. So darab 12 lah. So 300 darab 12 dapat 3,600. Ini duit yang dia guna untuk melabur. Okay. So sebanyak 3,600 tu sebenarnya dia dapat hanyalah 4,800 sahaja satu. Maksudnya mungkinlah harga dia lebih murah ni kan. Tapi kita tak tahulah berapa harga paling murah dia. So 3,600 bahagi 4,800. 3,600 bahagi 4. So awak akan dapat 0.7 per unit. Bolehlah tulis macam tu. Per unit ke, satu unit ke, sukatilah. Saya akan faham. Saya tak cakap pasal satu unit saham. Mungkin sebenarnya bulan 1 tu dia beli harga 50 sen. Bulan tu jadi 75 sen. Bulan 3 RM1. Tapi bila kita dah tambah semua bahagi, so sebenarnya dapat purata dia 75 sen sebenarnya. Satu unit dia dalam anggaran itulah harga dia. Faham tak? Ni ada RM Ada soalan tak? Contoh 9 sikit. Dan soalan boleh tanya. Jangan basi lagi, relax tu. Biasa saya guna scanner tapi yang ni satu-satu soalan kan. Kalau tak ada soalan, saya nak bagi lagi satu contoh. Lepas tu kita nak buat soalan dalam fokus ya. Okay, so ini contoh soalan contoh yang ke-9. Okey, Encik Ramli melabur sebanyak 16,000 dalam saham A mengikut bulan-bulan seperti jadual berikut. Dia cakaplah 16,000 tu total semua sekali. So dia beli RM1.90 bulan Februari, Mei RM2, Ogos RM1.70 dan November RM1.50. So hitung kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Encik Ramli. So kita dah tahu dah dia punya pelaburan 16,000 ni untuk ke 4 bulan ni.
So bolehlah bahagi 4. So 16,000 bahagi 4 sebab 4 bulan kan. So 16,000 bagi 4 dapatlah 4,000. So ini dia keluarkan untuk 1 bulan. So kalau bulan Februari, katalah dia guna 4,000. So berapa dia dapat beli? 4,000. So saya tulis sini ya. Februari dia akan jadi 4,000 bahagi RM1.90 lah. Nak tengok berapa banyak dia dapat beli. So 4,000 bahagi RM1.90. So akan dapat 2105. So 2105 lah. Tak payah tulis poin-poin tu. Awak akan dapat 2105.263 bla bla bla. Tak payah. Ambil 2105. Unit tak boleh beli suku-suku kena beli satu. Tak boleh beli separuh. Okay, so untuk bulan Februari, so untuk bulan Mei 4,000 bahagi RM2. So masuk je dalam kalkulator 4,000 bahagi 2. So dapatlah 2,000. Sebenarnya dia beli saham sebanyak 2,000 unit. Ini unit Ini unit. Jangan tertukar pula duit dengan unit. Okay. So Ogos. Dekat sini ya. So Ogos dia dah buka sama 4,000. Ibu tu dapat daripada 16 bagi 4 tu sebab ada 4 bulan. Dia bahagi RM1.70. 4,000 bagi RM1.07 dapat 2352.941. So kita buat 2352 saja. 2352. Dan yang terakhir November 4,000 bahagi RM1.50. Kita balik. Dapatlah 266. Daripada 16,000 ni sebenarnya dapatlah unitnya berapa banyak? Ini yang pertama 2105, yang kedua 2,000 unit, yang ketiga 2,666 dan yang keempat 2,352 unit. So inilah jumlah unit yang dia dapat. So bila dia suruh kira hitung kos purata, mesti tambah semua unit 16 bahagi dengan semua unit tu. Kita nak tengok sebenarnya anggaran purata tu berapa. So 16,000 16,000 per 2105 tambah 235 tambah 2. So terus masuk dalam kereta 16,000 per kurungan 2105 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Okey. So kat sini saya dapat jawapan dia sama dengan RM RM2.21. So itulah kos purata dia. Anggaran lah sebenarnya cerita. Anggaran unit dia berapa. Yang tertinggal gambar apa ni? Oh, sorry. Saya 210 tu saya terlupa nak ditulis 5. 2105. Okey, dia dapatlah RM1.75. So inilah harga purata untuk satu unit saham. Macam contoh, duit raya kakak awak banyak ni. Lepas tu bila bahagi semua, sebenarnya anggarannya dapat puratanya banyak ni je sebenarnya. Macam tu. Kalau grade dalam kelas pun sama juga. Kalau walaupun ada orang yang pandai gila, tapi dalam kelas awak tu ada orang yang teruk gila, so orang yang pandai tu dia akan jatuh juga sebab purata grade. Purata grade kelas tu akan tak cantik lah walaupun kelas awak ada budak paling pandai. Okay, faham tak? Cukup sampai sini je. Habis dah. Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Okey Ariana? Okey. Okey, boleh faham Ahmad Danish? Macam mana? Okey. Boleh. Aisyah Safia?
Okey je. Okay, Alif Aiman. Aira Kaisara. Okey. Darwish. Haziq Nizam. Okey. Hazika ada Hazika. Muhammad Haziq. Okey, boleh. Saya nak bagi take 5 dah ni. Adam. Muhammad Adam. Arif. Okay, Arif. Okey, Anis. Boleh. Okey, Karisa. Okey. Okey, so sekarang saya nak bagi take 5 dulu. Bolehlah pergi minum air ke kan. Pergi kat dapur dulu ke sekejap. Lepas tu sekejap lagi datang balik. Okay, so sekarang 22.17, 10.17, 10.20, 20, okay, 23 boleh datang balik. Okay, dah boleh pergi minum dulu sekejap. Take 5.
Okay. Sudah habis take 5 ha. Alright. Macam biasa dah kan. Lepas habis take 5, sudah kita buat latihan. Saya rasa dah. Kok dah sampai situ. Banyak nanti tapi tak dapat pula. Okay. So sekarang boleh buka buku fokus. Muka surat. Okay, muka surat 27. Sampai ada buku fokus boleh buka muka surat 27 ya. Okay, so kita dah siapkan sampai nombor 4 kan. Okay, so sekarang saya nak suruh awak buat nombor 5, 6. Sikitnya soalan. 5, 6, 7, 8. Okay, 5 sampai 9. Buat sekarang. Kita balik sekolah dah penat dah kan. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, boleh terus buat dan kita akan bincang. Kalau siap cepat, terus bincang je, senang. 10 nak buat pun boleh kalau dah siap. Tapi siapkan dulu. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5 soalan saja. Ada 30 minit lagi, lama lagi. Okay, boleh mula buat sekarang. Ada soalan bertanya? Jam setengah saja.
Jangan tak buat ya.
Tak ada boleh tanya. Kalau habis kelas saya nak you all hantar mana yang dah siap. Dan dekat mana yang dah siap. Jangan tak ada langsung.
10.50 saya nak semua hantar. Sampai mana siap?
Okay, boleh hantar siapa yang dah siap. Tengok dah siap sampai mana. Tinggal sikit orang. Adam. 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 Hilanglah Adam. Okay, boleh hantar, boleh hantar. Sikit-sikit. Screen saya. 5 sampai 9. Hantar yang mana yang dah siap. Sekarang. Cepat hantar, saya nak air kelas dah ni. You all boleh tidur. Okay, so cuba hantar, nanti cuba hantar homework secepat mungkin minggu ni saya agak free lah. Hari Sabtu je ada khusus. Boleh je hantar. Okay, Aira dah hantar. Okay, Aira jawab. Okay, nombor pun 5. Jadi 5 per 100 darab. Okay. Sekarang tolak modal. Okay. Kita. Okay, so yang lain boleh hantar homework secepat mungkin. Okay. Lagi cepat lagi bagus. Right, so sampai sini saja kelas kita untuk malam ni. Saya boleh kemas-kemas, terus tidur esok nak sahur. Okay, bye-bye. Assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. Thank you, teacher. Welcome.